Okay, strong start. Okay, strong start. Ini adalah one of the syllabus dalam training QAD yang mana saya rasa kat sini boleh Mak Dang tengok siapa yang siapa yang hadir kat sini type 1? Okey. Okey, so ramai ah. Oh, Fazli pun hadir Alright. Okey. Oh. Waktu dia mari 4 kali tu. Okey. Jadi patutnya itulah. Itu saya kenalin tu. Jadi saya kalau ada apa-apa info tambahan yang mana boleh diselit ke, diperbetulkan ke, saya terlebih dahulu minta maaf lah bagi yang otai-otai ni lah, especially leader-leader ni lagi expert lah sebenarnya. Alright. So apa yang dimaksudkan dengan strong start ni? Strong start ni dia equal to right with the fast start. So ni training ni diajar oleh Mr. Tang Kaho lah. Tapi Tang Kaho tak ada hari ni. Dia jadi Dang Kaho lah. Okay. Kalau hari Coach Martin ngajar ni. Okay. Okay. Tenang dulu Tenang dulu kalau hari Coach Martin mengajar jadi Ting Kaho. Gitu. Alright. So kita pergi dulu Bismillahirrahmanirrahim. Everyone is excited about building a high-rise building, but most people do not have the patience to lay a strong foundation. So maksudnya kat sini, dia berbalik kepada kita punya behavior itu KASH. Okay, so siapa boleh bantu Mak Dang? Apa itu KASH? Cash. Lama lah sebenarnya kita tak dengar perkataan ni. Tiba-tiba pergi training, dah assign dah. KASH tu, dia ada makna dia tau. Kita recap balik yang mana senior ke boleh bagi tahu. Tolong type dalam chat box K tu apa. A tu apa. S tu apa. H tu apa. Okay. Okay. Knowledge, attitude, skill. H, habit. Yes. Betul Jamal. Bermakna K itu howlish. Okay. Bukan howlish Knowledge. Right. So, habit ni okay, antara K, A, S, H. Saya nak tengok kat sini. Sekejap saya tengok siapa yang hadir tadi Kita tanya ni lah Kak Liza lah. Antara K, A, S, H, mana yang paling important sekali? Attitude. Attitude. Okay, Jamal? Orang tanya elok-elok jawab elok-elok. Jangan mengamuk. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab, Madam? Device jauh. Sorry, device jauh. Okeylah, saya jawab baik-baik. Attitude lah. Attitude, okay. Macam tu yang teacher. Apa Liza? Device jauh. Sorry, device jauh. Tak apa, dimaafkan. Jangan gaduh-gaduh, nanti saya rotankan semua kan. Alright. Sebenarnya menurut Tan Kaho, bukannya Dang Kaho, Tan Kaho, dia menyatakan K adalah yang paling penting sekali. Itu knowledge. Most of the people, of the agent, dia akan pergi lebih berminat mendengar S, skill. Kalau dapat closing tu kita intentionally nak tahu macam mana kau buat, macam mana kau boleh close dia.
Sebab nak tahu macam mana skill kau boleh lagi-lagi kalau close case besar lah. Kita nak tahu, kita bersemangat kan. Sebab apa? Kita nak tengok, kita intentionally, most of the agent ni dia akan pergi kepada S lah, skill. Tapi, menurut Tan Kah Ho, dia merujuk K adalah paling penting. Sebab apa? Dengan knowledge, bila kita ada knowledge, kita akan build kita punya attitude dengan cara yang betul. And then daripada attitude itulah kita menghasilkan action kita, agar di mana daripada action itu boleh polish skill set kita lah. And then bila kita dah cukup lengkap tu, dia akan jadi habit. That's why KASH tu dia tak susun A dulu, dia tak susun S dulu ke, dia susun K dulu. Sebab tu knowledge is very important. So amatlah bersyukur jika anda terbuka hati anda untuk datang training pada hari ini. It's a knowledge. It's a bless. You should count your bless bila mana you rasa ingin menimba ilmu. And then saya teringat kata-kata Coach Razlan, ejen yang stay lama dalam bisnes ni adalah ejen yang datang training. Keep datang training. That's why training ni adalah satu orang kata lubuk untuk mencari ilmu. That's why bila you ada ilmu yang betul, you akan praktik benda yang betul lah. Alright? So, kat sini kita excited nak build the rise seperti. Kalau kita tak ada foundation yang kuat, tak ada knowledge yang betul, macam mana kita nak ada business yang stable di masa akan datang. Alright? Dia berkait rapat lah. Kata sooner or later, slowly but surely. Kalau you datang training surely, and kalau boleh go fast lah. Tapi kalau surely memang you akan sustain dalam business ni. You just dapat idea. Tapi kalau you start discount yourself dengan knowledge, di mana knowledge baru sentiasa update, that's why slowly but surely you akan tersingkir dalam business ni. Alright? Itu yang dimaksudkan dengan strong foundation kat sini. Alright. Next. This is a success formula as an agent lah. Sebagaimana kita tahu, kita ada closing ratio, kita ada premium per case. Maknanya antara ni lah, kelima-lima item ni, yang mana kita boleh control. Saya nak tengok seorang kat sini. Ni lah, kita ambil agent baru lah. Sabri lah, Sabri. Kat mana yang kita boleh control kat sini? Presentation. Yes, betul. Presentation. So yang merah-merah ni, maknanya kalau ikut formulanya, presentation ni yang kita boleh control. Closing ratio dengan premium per cases ni is depend unsur-unsur lain. Maknanya ada elemen lain. Contoh kalau closing ratio ni, kalau saya ingat Mak Dang masa mula-mula jadi ejen dulu, satu ratio Mak Dang, satu close case dengan 40 quotation Mak Dang keluarkan. Maknanya 40 quotation Mak Dang keluarkan, satu. Itu memang Mak Dang ingat . Tapi disebabkan maknanya Mak Dang ada rasa semangat nak mari training semua, kita nak belajar macam mana orang boleh sapa close ratio satu per satu. Alright. Jadi sekarang ni amatlah penting kat sini kita perlu ada strong start dengan foundation yang baik. Okay. Presentation semua orang kita rasanya memang kat sini dah tahu maknanya macam mana nak dapatkan presentation tu by appointment lah. Okay, by appointment kita set, and then kita boleh nampak kat sini berapa banyak kita present, dia akan ratio boleh lama-lama makin mengecil. Mungkin kalau kat sini macam Mak Dang dulu 1:40 . Kalau kat sini Mak Dang 5 lah, ratio 1/5 lah. 1/5. Kalau misal kata solid presentation, 1/5. Tapi di zaman Mak Dang 1:40 tu, tidak bermakna 39 orang tak close tu tak akan close sampai bila-bila tak. Lama-lama dia akan mari balik. Sebab tu kita akan boleh revisit balik yang mana kita tak close lagi.
Itu fakta menarik lah based on my experience. Premium per cases ni is depend bagaimana financial capacity lah dengan correct fact finding. Kalau kat sini memang you betul-betul buat correct fact finding dengan presentation yang betul-betul memberi manfaat, you boleh close besar. Okay, kita bukannya kat sini macam Panadol lah. Senang cerita kan. Kes semua duk target sebabkan ada kontes kan. 1.5 pun jadi lah. Jangan macam tu Kau boleh fact finding betul-betul. Kalau orang tu ada financial capacity yang boleh go higher, provide the best protection. Okay, kalau yang petak apa ni, bukan color merah ni, day per week ni, ini memang lumrahnya kita setahun ada berapa minggu, ada 52 minggu, okay. Maknanya berapa hari bekerja, kita dah tahulah berapa hari kita bekerja. Sebaiknya hari-hari lah bekerja ya. Okay, kita kau boleh janganlah tutup kedai sayanglah maknanya kalau ada peluang, kalau kita pergi mana-mana pun kan, contoh kalau keluar dengan family ke apa ke, walaupun tu buka je lah mulut tegur orang ke apa ke, at least dari situ you boleh dah ada prospecting, sebab benda ni this is the process sebenarnya. Okay, ada siapa-siapa nak tanya ke setakat ni? Sekejap saya tengok chat. Clear. Okay. Nasib baik aku ada. Okay. Alright. Alright. Okay, so objektif training hari ni, saya akan cover dua sahaja, dua topik. So, stay tune, yang dua topik lagi akan cover ni lah untuk next special class lah. Jadi what is a strong start and important right start. Tapi tak habis lagi kelas ni. Cuma kita nak bagi tahu dululah apa objektif training pada malam ni. Okay? Right. So this is a old saying lah. Old saying di mana the first 90 days of an agent determines the performance of the agent for the rest of his career. Tapi yalah, kalau nak berbalik kepada Mak Dang, hari 11 Mak Dang apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi agent, terus saya accident. Stop sekejap. Tapi tidak mana stop kat situ lah. Jadi this is a old saying lah. Apa-apa pun, you can choose when is your day one. When you as early as you can. Jadi kalau hari ni you dah terdetik, you rasa nak berubah jadi baik, you can mention it, this is your first day kan. Maknanya lepas ni, you akan betulkan apa balik kesilapan you. That is the good thing, maknanya business ni menawarkan good news, you boleh refresh. Every day is a new day. Okay, tapi kalau kat sini lah menurut syllabus Tangkahor ni dalam KOD training ni, okay, this is the common mistake lah. Okay, di mana kita information overloaded. Jangan sampai macam kita ni memang semangat, tapi bila mana kita overload, kita tak tahu nak apply yang mana satu. Itu satu lah yang Mak Dang pun sendiri hadapinya. Jadi macam benda ni memang kalau boleh seek for the advice lah sebaiknya. Mana nak tackle dulu, apa. Jadi kalau rasa macam start dengan information banyak sangat ni, belajar ni, kita rasa macam nak close besar lah, kita nampak orang ni close besar, kita nak close besar. Lepas tu orang ni close anggun, kita nak close anggun. Aku ada prospek yang boleh close hibah macam ni macam. Jadi macam-macam. Information ni dia akan sedikit sebanyak, dia boleh menyebabkan kita stuck. That's why kalau boleh, ada is a good to apply sebaik mungkin kepada a right prospect lah. Contoh memang kat sini memang kita tak boleh nak apply semua. Bagi Mak Dang, yes, you can have a lot of knowledge, tapi bila mana when it comes to apply tu, dia jadi kita tak boleh nak apply semuanya untuk setengah perkara. That is a common mistake yang Mak Dang faham kat sini, yang Mak Dang boleh share based on pengalaman Mak Dang sendiri jugalah. And then
Kita fokus only on natural market. Which mean natural market yang dimaksudkan kat sini, market-market yang mana warm lah. Warm market. Contoh, kawan office. Sebab hari-hari kita pergi office. Contoh lah, ni masa-masa madam part time lah dulu yang ni lah. Office, family. Lepas tu kawan-kawan yang dekat tu je lah. Yang tu je lah kita tackle. Kita tak berani nak pergi kepada stranger market, cold market. Kita tak berani nak cuba buat cold call. Kita tak berani nak buat sekarang ni. Kalau during pandemic ni, kita dekat social media kan, kita tak ada berani nak pergi kepada bukan kawan-kawan kita. Kita kalau boleh nak cari yang mana kawan-kawan kita je. Jadi yang ni adalah one of the common mistake kalau tak start daripada awal. Kalau boleh, kalau hari ni dah tahu, you kena start terus lah. Cari je market-market yang cold ni. Buat cold call ke, maknanya cold approach ke. Kalau you rasa segan nak call, you approach je lah. Okay? Text, WhatsApp, apa semua. Right? And then another common mistake, set a low standard. Contoh, kalau dalam market kita ni, kita start dengan orang yang ada kapasiti kewangan dalam income 1,000, 1,200 macam tu je. Okay? So, bila kita set, maknanya kita, aku boleh close hibah murah je lah. Jangan macam tu. Kadang-kadang, that's why kita perlukan proper fact finding. Maknanya kita ada knowledge kan, yang mana kita boleh provide the best. Jangan set a low standard. Maknanya kawan-kawan aku income macam ni je. Jangan macam tu. Kita tak boleh nak estimate macam tu. Sebab to be honest madam pernah close orang yang ada duduk rumah setinggan. Duduk rumah setinggan tapi dia ambil insurans bukannya ambil medical card, bukannya harga step up. Maknanya memang dia awareness on insurans tu memang tinggi. Mula-mula Mak Dan approach dia pun Mak Dan tak expect. Dia bagi cek kosong kat Mak Dan. RM4,000. Tapi memang dia kata dia bagi cek kosong untuk Mak Dan bayar dia punya insurans. Aku tak sangka pun kau ada insurans. Maknanya kita kadang-kadang kita expect, yelah maknanya orang macam ni, income macam ni, dia tak dia willing to spend untuk insurans rendah aja. That's why kalau boleh jangan prejudge lah satu. Dia melibatkan dengan prejudge lah satu lagi. Yang ada nampak kat sini bila kita set a low standard. Alright. So, next is not well prepared for a market entry. Jadi maknanya, it's about knowledge lah. Jadi kita kalau nak tackle market-market orang yang ada knowledge ni, kita nak kena meet dia dengan knowledge lah. Contoh kalau kita jumpa orang-orang yang ada knowledge pasal financial. Jadi kita tahu produk kita ni is ready to help semua orang sebenarnya. Jadi kalau kita tak well prepared, maknanya kita tak boleh nak tackle lah market-market orang macam tu. Right? And then next is lack of the right habit building. Ni habit ni memang Madam tak nafikan lah. Habit is very important lah. Maknanya dia akan, kalau kita ada habit yang bagus, maknanya kita akan repeat sukses kita. Contoh, kalau habit kita closing presentation banyak ni, and then closing pun seminggu, contoh seminggu satu case. So habit dia tu, kalau habit yang sama, you akan boleh close satu case lah. Itu salah satu contoh lah. Itu Mak Dang sebelum ni lah. That's why Mak Dang sendiri pun tengah improve sedikit demi sedikit nak pergi kepada 2 case minggu. Alright. So, it's about habit sebenarnya. Habit building. Itu very important. Alright. Next is less focus on building self of belonging. Siapa kat sini boleh terangkan sense of belonging ni? Ada siapa-siapa yang ada idea tak dulu? Mana nak dengar? Tak ada? Kena Mak Dampik ke? Syed Nafis lah. Syed Nafis? Yes.
Okay, lack of focus of building sense of belonging. Okay, apa yang you faham kat sini? Maksudnya kita kurang fokus, kita tu tengah buat takaful lah. Okay, kalau kat sini, alright, terima kasih Cik Nafis. Yang makna faham kat sini, sense of belonging ni maknanya kehadiran kita ke dalam satu komuniti. Contoh, kita sebenarnya memang diperlukan. Kalau ikut Islamnya fardu kifayah lah. Maknanya ejen takaful tu perlu. Sense of belonging ni maknanya kita diperlukan. Tapi kita tak rasa macam malulah. Malulah nak join satu komuniti ni sebab aku ni jual insurans. Nanti takutlah kena reject apa semua kan. Kita takut benda tu. Sebenarnya apa yang menjadikan ia satu kita tak boleh nak pergi kepada satu komuniti ni sebabkan ego dalam diri kita sebenarnya. Alright? Jadi yang ni that is a common mistake lah. Maknanya kalau kita hari pertama dah buat insurans tu, kita kena believe. Dia ada salam ni. Kalau kita ada belief yang kuat, kita tahu maknanya ejen insurans ni perlu ada. Perlu ada dalam satu komuniti, perlu ada di kalangan kawan-kawan aku, perlu ada dalam family aku. Kurang-kurang ada dalam satu family tu, family besar lah maksudnya, ada seorang ejen insurans. Senanglah. Maknanya kalau apa-apa, kita boleh pergi kepada family pun boleh rujuk kepada kita. Jadi kadang-kadang kita ni takut. Even sepupu pun malah nak cerita kita ni buat insurans. Padahal orang-orang yang terdekat dulu pun kita kena cerita dulu. Soal je nak ambil, tak nak ambil itu second thing. The first thing kita buat kerja kita dulu. Alright. So kat sini good start is a half of the success. And right start will ensure you lasting success. Long lasting success. Alright. Okay. Next. Okay. So it's a right start. Dua combinations benda ni memang perlu. Kita perlukan a strong start and then plus healthy lah. Need to both to ensure a lasting success. Alright. Okay. What is the life insurance? Risk is a risk-based concept sebenarnya. It's a life solution that help people to better resolve the impact it create by SAD problem. Okay, nanti Mak Dan akan terangkan apa itu LIFE SAD ni problem. Okay. What is the keyword? The most important is kat sini adalah risk. Insurans business ni sebenarnya dia lahir bila mana ada risk. Kalau tak ada risk, tak ada business insurans ni. Kalau kita tengok apa dalam skop kita ni sebenarnya, we are the risk expert in providing life solution to help people better prepare for the ICE, impact, consequences and effect that caused by SAD problem. Kat sini kita ni hanya fokus kepada bisnes ni je lah, life insurance. Kita tak ada buat general sebab apa kat sini yang apa yang dimaksudkan LIFE ni is satu lifetime protection. Kita provide a solution dengan protection lah. And then kita bagi income when disabled. Ini adalah yang berlaku kepada kemudaratan bila mana seseorang tu lumpuh ke, hudung ke dan sebagainya lah akibat kemalangan. Alright. So F is about financial planning. So dalam bab financial planning ni boleh kita rujuk kepada education fund dengan retirement plan lah. Okay. And then emergency funding ni, and of course lah, macam contoh medical card lah, one of the product can give a solution to the people. Maknanya kalau orang tu nak masuk hospital during emergency, diperlukan medical card dapat membantu. Sebab apa the risk tu datang daripada sakit, sick, aging, penuaan,
meninggal dan juga lumpuh. SAD ni. Okey. Kat sini, ini semua adalah kata Allah Ta'ala dah tentukan. Maknanya kita pun tak tahu bila kita akan sakit. Yang kita tahu kita akan menua lah. Jadi penuaan tu dia melibatkan masa. Itu satu. And then death ni lagi lah kita tak tahu masa kita meninggal. Tapi bila mana ada berlakunya kita terhadap risiko ni, manusia ni ada mempunyai risiko sakit, penuaan dan juga meninggal dunia ataupun lumpuh ni, hidup segan mati tak mahulah ni senang cerita. Kalau ada risiko ni, that's why business insurance ni still lagi valid. Jadi selama mana orang ni ada, orang ni lahir, maknanya kita tak lari daripada benda-benda ni. Mesti ada orang yang akan sakit. Tak sakit, dia habis umur juga macam mana pun. Dia menua juga macam mana pun. Maknanya kat sini, skop bisnes kita ni luas sebenarnya. Right? Okay, this is the number is insurance as per I said. Insurance ni terjadi ataupun takaful bisnes lah because of risk lah. Kalau tak ada risk, ni. Sebab kita sebenarnya tolong orang ni by managing the ICE of risk. ICE. Okay. So, impact, consequences and effect. Jadi sekarang ni, kadang-kadang kita ni terlampau, kita ada cara kita approach lah. Maknanya Mak Dan nak share kat sini menurut Tangkaho. Dia kata kadang-kadang kita approach ni sedar tak sedar kita memainkan peranan sebagai Tuhan. Maksudnya kita nak transfer risk. Let me help you to transfer the risk. Contohnya. So are you gonna transfer the risk to the insurance company ke macam mana? Kalau ikut menurut dia, you transfer the company, you transfer the risiko kepada CEO Prudential lah kata dia. Jadi bila transfer kepada ni, mampuslah katanya. Itu yang Mak Dan dapat tangkap daripada kelas dia itu. Jadi sekarang ni, peranan kita ni, kita hanya nak manage sahaja of risk ni. Sebab apa? Memang kita tak boleh lari macam Mak Dan cakap. Mati tu memang tak boleh nak lari lah. Kerja Tuhan lah, kerja Allah Ta'ala. Sakit pun sama. Umur panjang pendek dari sudut penuaan tu, itu semua kerja Tuhan. Tapi apa yang kita boleh manage, kita nak tolong orang ni, impact dia lah. Okay, consequence, effect dia. Okay. So the bigger the risk, contohnya kalau orang tu ada financial capacity yang besar, lagi besar lah need of life insurance. That is a bigger opportunity untuk kita. That's why sebenarnya COVID-19 ni jangan memandang ia adalah satu krisis. Tapi Alhamdulillah lah, maknanya slow lah daripada dulu kan. Hari ni kita dah dapat adapt lah dengan ni. Kita dah masuk kepada MCO yang ketiga dah. And then this is an opportunity. Mak Dan rasa memang lately memang kesedaran kepentingan insurans ni sangat tinggi. Musim COVID ni kan, lagi-lagi kalau nak jual ibah tu senang je lah. InsyaAllah kalau cerita bab ibah ni, orang boleh terima dah idea ni. Okay, macam tadi lah Mak Dan, ni Mak Dan cerita sikit lah. Maknanya pagi tadi, Mak Dan dah start appointment lah dengan one of my friend. One of my friend ni dia, Mak Dan pernah open dia pada awal jadi ejen dululah. Dan Alhamdulillah maknanya dia dah start terbuka hati nak ambil insurans tu. Maknanya kalau kat sini, kalau orang tu tak ambil lagi, tidak bermakna dia reject you. Dia kata dia tak suka you, tak. Dia tak boleh nak terima lagi idea you pada waktu itu. Tapi kita sebagai ejen, kita dah cerita dah. Apa-apa pun, kita boleh revisit balik. That's why Mak Dan rasa macam tak sangka dulu memang kau reject kau kot benda ni. Tapi Alhamdulillah maknanya sedikit demi sedikit kalau kita stay dalam bisnes ni,
InsyaAllah satu hari nanti orang tu akan ambil juga dengan kita. Right? Okay. A risk is not a risk if once know how to manage it well. Contoh kalau kita tengok perlombaan F1 ni adalah sukan yang paling berbahaya. Okay, sukan yang paling berbahaya. Tapi dia manage menjadikan sukan itu selamat. So, sukan tu boleh buat lah. Dia manage the risk very well. Walaupun accident macam tu, driver still okay, tak ada masalah. Sebab apa? Dia manage the risk very well. Sama juga kalau kita dalam bisnes kita ni. Yes, maknanya an event accident contoh an event kematian tu is there. Maknanya memang berlaku dah pun. Tapi apa yang boleh kita kawal kat sini? Kalau dari sudut kita ni, orang-orang kita ni kewangan lah. Jadi kita provide a solution. Kalau ada duit, banyak benda kita boleh selesaikan. Okay, we are not selling product but offering the solution. Yes, kita provide a solution. Services to manage the ICE of the risk. Macam tadi lah. Consequences, impact and effect. Okay, kat sini maknanya kematian tu, accident tu memang berlaku. Benda tu memang dah terjadi. Tapi apakah efek dia? Yang tu kita nak kena manage betul-betul. That's why kita kena cerita kepentingannya. And then kita masukkan elemen emotional selling. Dan semua benda tu start daripada knowledge dengan menghadiri training lah. Alright. Remember we are not selling but helping people to buy the most or appropriate solution to solve their problem. That's why kalau kita tengok kita memandang prospek kita ni bukan sebab aku nak jual hibah, aku nak jual medical, tak. Kita tengok betul-betul dari sudut keluarga ke, contoh kalau kita tengok dia ni single income earner, bini tak kerja. Tapi kita rasa macam what if kita rasa kalau contoh prospek kita ni meninggal dunia, apa akan jadi pada family kita? Family dia. Yang tu nak kena tengok, kita kena provide a solution, kita kena cerita betul-betul. Bila dapat kita cerita dengan betul-betul, dia rasakan benda tu penting, memang dia akan ambil dengan kita. Right? So macam ni yang Mak Dan cakap tadi, how life insurance deal with the risk. So it's a prevent, avoidance and managing, reducing and transfer. Okay, kalau ni insurans lah. Kalau kita dalam takaful ni, transfer ni ditukar term kepada berkongsi. Perkongsian risiko. Alright. So, yang ni kadang-kadang, Madang nak tegur sikit, kita kalau early lah, maknanya kita jangan cerita yang macam kita ni, kalau kau ambil insurans, kau tak akan mati. Bukan macam tu. Kalau kau ambil insurans, kau tak akan sakit. Bukan macam tu. Kita kena cerita pasal impact. Kita kena fokus kepada consequences and effect sahaja. Jadi jangan kita cerita macam, kalau kau ambil insurans ni, memang tu lah. Kau tak akan accident. Tak ada. Sekarang ni kita nak reduce benda-benda kesan je. That create by risk, of course lah. And especially memang yang melibatkan kewangan lah biasanya. Kemusnahan tu, semua nak pakai duit sekarang ni. Jadi impact dia kalau kita tak ada, contoh kalau seorang ayah tak ada, of course lah, income satu family tu terjejas. Impact dia. Jadi kalau ada income protection, dah dapat settlekan permasalahan keluarga tersebut. Okay. So far ada siapa-siapa nak tanya ke? Betul Balia. Jangan overclaim. Okey, luas tinggal dalam kondo. Okey. Alright. Tapi kalau ikutkan cerita saya Mak Dan yang duduk setinggan tu memang kesian lah.
Mak Dang rasa macam sedikit sebanyak cerita sinilah, maknanya apa yang terjadi pakcik tu dia datang dengan tu, dia suruh Mak Dang ni lah, Mak Dang ceritalah. Pada suatu hari dia datang ke Mak Dang. Kat Mak Dang dia tanya Mak Dang buat apa? Masa tu Mak Dang dekat bengkel kereta. Tapi dengan pakai necktie lah. Sebab nak jumpa dengan kawan Mak Dang yang bengkel kereta tu. Lepas tu dia tanya Mak Dang buat apa? Mak Dang cakap Mak Dang buat insurans. Mak Dang buat insurans. Oh, company mana dia tanya? Prudential lah. Oh, saya ada insurans Prudential. Saya terkejut. Pakcik tu memang kelihatan macam memang berumur sangat. Macam kalau awak tengok dia, awak tak rasa pun nak approach untuk jual insurans dia. Tapi memang betul lah. Memang dia pun tak boleh nak ambil insurans dah. Sebab umur dia pun 70 lebih. Dia kata dia ada insurans. So dia ada insurans. Tolong check. Sebab saya lama dah tak bayar insurans tu. Dia kata macam tu. Boleh lah pakcik. Nanti lah saya buat satu appointment, set appointment dengan pakcik. Kita sidang untuk ni lah. Sekali nak review polisi lah. Tak, tolong lah check sekarang kata. Check sekarang. Jadi kita call lah Pru BSN. Bila call Pru BSN bagi IC apa semua, dia kata tak ada sijil tu. Rupa-rupanya yang konvensional punya. Alright. So menurut konvensional tu memang ada banyak lah outstanding, tapi polisi dia belum lapse lagi. Jadi dia nak jadikan cerita, dia bagilah cek pada Mak Dang. Cek dalam lebih kurang dalam 4,000. Seingat Mak Dang lah. Tapi dekat bahagian kepada tu, siapa tu dibiarkan kosong dia kata nanti awak bayar. Okey pakcik. Tapi masa tu hari Jumaat. Masa tu hari Jumaat. Bila hari Jumaat, saya kata kat dia, tak sempat dah ni pakcik petang ni kalau saya nak bayar. Next week hari Senin saya datang balik kat pakcik dekat tempat ni. Bengkel tu lah. So saya pun bawa lah receipt lepas saya bayar. Lepas meeting hari Senin tu saya bayar. Alhamdulillah. Tapi yang tu lah pakcik tu suruh ambil untuk anak dia dengan mak dia. Untuk bini dia. Okey, anak dia ambil medical card. Masa tu lah memang Mak Dang memang dia kata memang dia buat bisnes lah. Dia buat bisnes. Memang kalau ikutkan. Tapi lifestyle dia memang tak sangka. Dia duduk, ingat ke rumah yang dia duduk tu. Bukan rumah dia, dia duduk tempat lain. Itu adalah rumah masak dia. Rupanya, situlah dia duduk juga. Oh, kira kawasan dia tu macam nak kata oh, situ tempat dia masak. Lepas tu ada bangunan kecil lagi tempat rumah dia lah. Oh, baru Mak Dang perasan rupanya dia duduk ni rumah setinggan lah. Tapi nak dijadikan cerita, pakcik tu arwah dah baru ni. Itu yang Mak Dang rasa macam terkesan sangat kalau teringat pada cerita dia ni sebab kalau Mak Dang ada dua pilihan time tu lah. Maknanya kalau dia bagi cek kosong tu, Mak Dang buat lari kira macam dia tak ada protection lah. Tapi bila Mak Dang bayar, yang tu lah. Sekali tu je Mak Dang bayar. Tapi Alhamdulillah polisi dia hidup lagi. Sekarang ni tengah usaha untuk buat claim lah. Untuk anak dia sebenarnya. Jadi Mak Dang rasa macam wow, kerja kita ni berharga lah sebenarnya. Kita ni bukan nak kata kiriman Tuhan tu tak adalah, tapi kita patut bersyukur Tuhan dah bagi Tuhan dah bagi kita ni terpilih lah sebenarnya. Kita kena tolong orang betul-betul. Jadi janganlah maknanya kalau kita duduk ni kita buat bisnes ni betul-betul lah. Sebab kita ni bernilai. Kita self belonging to the community. Sebenarnya kita kena bantu orang. Buat kerja dengan betul-betul, insya-Allah. Maknanya rezeki tu datang lah lepas tu. Okay, right. Kalau tak ada siapa nak tanya, sekejap mana tengok dulu. Oh, Remy Ishak ni. Okay. Right. Okay, so sampai situ saja training malam ni
seterusnya akan disambungkan on next next session special class lah. Dia akan berkait kat minta hadir lah berapa orang hari ni? Dia ada 25 orang. Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya ada announcement saya nak tanya kat sini, poster semua dapat ke dalam SBU? SBU chat room ke boleh dapat tak? Ada siapa yang tak dapat ke? Minta tolong minta dengan captain, minta mentor. Kalau tak ada lah dalam grup ke apa ke. Okey, Balia dapat. Okey. Jadi kita promote awal. Kita promote awal kepada klien-klien kita, kepada prospek-prospek dan kawan-kawan kita semualah. Ajak dia orang datang untuk EOP pada hari Jumaat ni. Hari ni hari Selasa. Sempat lagi, boleh banyak, boleh approach ramai orang lagi. Approach je. Bagi tahu yang mana bisnes ni memang betul-betul memberi makna. Tidak kepada diri kita saja, bahkan kepada keluarga. Okey, saya nak cerita sikit lah. Speaker pada minggu ni, dia ni kira moyang lah. Kalau misal kata inheritance maknanya family tree tu, kira ni moyang Mak Dang lah. Tapi umur dia muda lagi, bukannya atuk-atuk. Okay, kalau ikutkan Mak Dang kenal dia ni, he is very technical person. Kalau nak tanya bab-bab technical, boleh rujuk pada dia. So that's why tajuk dia pilih pun tajuk yang Mak Dang rasa kenapa Prudential tu, insyaAllah dia akan menerangkan lebih technical lah. Jadi biar orang faham kenapa Prudential. Okay, so speaker kita, nama beliau adalah Firwan Nurliza. Dia ni dulu memang ketua pelajar lah di UIA. Dia background engineering. And then Madam boleh cakap, memang kalau nak tanya dengan dia, kalau tak bawa pengeras tu rasa segan lah. Sebab dia punya ilmu ni, sebab dia dah lama dalam bisnes ni lah. Merupakan star clubber. Okay. Ini bukan combine Firwan dengan Liza ke? Yang ni kita kena nantikan pada hari Jumaat ni lah. Okay. Mungkin special appearance Liza ke? Right. Jadi ayah dia. Oh, okay. Itu nama ayah dia tau. Oh, itu nama ayah dia tau. Nurliza tu ayah dia je. Oh, sorry. Combine Firwan dengan, itu maksud dia, soalan dia. Madam tak faham soalan. Okay, ni seorang Firwan Nurliza ni, Nurliza tu nama ayah dia. Okay. Alright. Minta maaf saya yang bertanya tu, saya tak faham soalan in the first place. Okay, seterusnya announcement kedua. Sekejap. Okay. Kita ada event pewarisan harta. Yang ni memang Mak Dang sendiri pun tak sabar nak hadir. Kalau dulu memang dia Tuan Haji Rafi'i bin Omar ni memang cukup popular lah dengan knowledge dia tentang hibah. Jadi kalau sebelum ni dia very popular masa Mak Dang part time dulu. Okay, masa Mak Dang part time dulu dia very popular, tapi unfortunately Mak Dang tak boleh nak hadir pun seminar ni pewarisan harta ke tentang hibah ke. Kalau boleh memang nak sangat dengar dia punya sharing live lah, cara live lah. Dia ni memang kalau tengok memang dari dulu Prudential memang kalau nak cerita bab hibah, dia one of the expert lah. Yang ni event ni Prudential spend untuk kita tau. Jadi kalau boleh hadirkan diri lah, maknanya satu peluang lah. Dia untuk subgroup je, bukannya untuk bawa family, tak ada tak ada bawa prospek, bukan Ni hanya terbuka kepada ejen sahaja. Jadi datang beramai-ramai pada
hari Rabu ni esok lah kan. Esok jadi training official ni overlap lah ni kan. Tak ada. Tak ada kan. Okay, training official off esok. Jadi yang ni kita beri laluan pada event ni. Datang tau. Okay. Jadi rasanya minta kalau boleh mentor-mentor war-warkan lah dalam SBU. Sekali ni lah. Tak cari-cari kat nanti nak join kan. Nak cari apa, ID Zoom lagi. Nak cari password lagi. Minta kerjasama mentor-mentor share lah rasanya poster ni ada dalam announcement je tau. Mentor-mentor minta kerjasama share. Okay. Alright. Ini special punya. Hari ni Mak Dang crop requirement. Jadi nak berteka-teki sikit ni. Okay. Kalau kat sini kita pick seorang. MHE New AI. Okay, AI. Boleh buka mic ke dulu kalau tak boleh nak buka kamera ke, kalau tak pakai baju ke apa ke. AI ada? Ya. Okay, AI. AI nak yang ada. mana satu AI? Pada saya. AI rasa kalau AI nak yang mana satu menjadi pilihan hati antara empat item ni? Kalau saya lebih suka pada Remax RB M9 speaker. Yes. Wow. Okay, so dah tahu ke berapa nak kena buat ni? 10. 10. Alhamdulillah. Ya, betul. Okay, tapi tak apalah, saya tanya seorang je lah Ayi Okay, so Ayi InsyaAllah Ayi boleh qualify. Maknanya Ayi dah tahu dah nak kena buat 10 case berserta dengan bayaran. And then you akan qualify. Dia case tu mestilah yang mana memang akan captured lah. Jadi bukannya case NTU, ROC dan sebagainya. Case-case yang mana tak clean lah. Bukan tak clean, maknanya bukannya yang submit sendiri yang tu bulan depan type memo cancel. Tak achieve macam tu Okay, so kita pergi kepada requirement lah. Okay, at least minimum 6 cases submitted you akan qualify untuk stylus pen. Stylus pen ni to be honest is very very important during presentation. Kalau you present on iPad pakai stylus pen, orang akan impressive. You are go to kepada green. Dah tak ada dah nak bawa-bawa kertas ni. You conteng, you buka note dekat iPad tu, you conteng je. Right. Jadi orang pun akan impresi lah. Nampaklah kita ni lebih profesional lah. And then the more you present, benda tu akan improve gak. You skill you untuk you tulis atas iPad tu lah. Okay, mungkin first time you guna, mungkin tulisan tu agak tak cantik lah at the first place kan. Mana as first trial lah, lama-lama ia akan jadi cantik bila mana you selalu present. Okay, jadi kalau 8 submitted cases ni, you akan qualify untuk Logitech mouse Bluetooth tau. Dia bukannya yang mouse yang boleh yang ada USB connected macam ni tau. Macam yang Mak Dang ni, nampak tak? Yang ni USB punya. Ni yang Bluetooth. Maknanya dia boleh connect dengan iPad. You boleh guna benda ni. Jadi boleh dikatakan iPad you ni boleh jadi macam komputer lah. Kalau dah ada mouse kan. Alright. And then speaker ni of course lah. Speaker ni memang Mak Dang pun rasa macam berkenan lah. Berkenan. Sebab apa Mak Dang tengok adik Mak Dang, dia ada beli satu speaker ni. Tapi speaker dia branded lah. Speaker dia memang harga sebiji tu 400 ke 500 macam tu. Tapi kecil je. Powerful. Very powerful. Tapi kalau nak dibandingkan, mula-mula ingat speaker kecil macam bunyi tak sedap lah. Nyaring apa semua kan. Tapi bass dia kuat. Cuma kalau nak dibandingkan dengan Remax ni, Remax ni besar. Boslan dengan Coach Lan dengan Coach Fizi pernah review benda ni. Besar dia saiz muka Mak Dang ni. You bayangkan kalau speaker ni besar, of course lah.
Memang base dia tu mesti sedapnya. You submit 10 cases, submit dengan ni lah, dengan payment, you qualify. And then 16 cases, of course, yang ni idaman kalbu juga. Keyboard ni very very special sebab dia boleh connect dengan 3 device sekaligus. So you boleh pilih nak type dekat mana. Kalau tekan 1 untuk device nombor 1. Lepas tu you nak connect dengan laptop pula, you tekan nombor 2. Lepas tu dengan phone pula, nak balas WhatsApp orang ke apa ke, tekan nombor 3. So you guna satu keypad, satu keyboard boleh control semua benda. Tapi kalau you outstanding, you submit sampai 25 cases, semua ni jadi milik you. Benda-benda ni cukup berharga. Tapi satu Mak Dang nak share kat sini lah. Sebenarnya jangan kita tengok mentang-mentang lah kita rasa macam oh aku boleh belilah ni, aku boleh beli ni, aku boleh beli ni. Jangan macam tu. Sebab apa? Behind of this contest sebenarnya ia menguji capability kita dalam career kita sebenarnya. Kita tengok skop yang lebih luas lah sebenarnya. When you target 10 cases per month, of course you ada capacity boleh capai 10 cases. Once you achieve that, you bayangkan kalau 10 case dalam 1 bulan, setahun you ada 120 case. Bila you ada capacity untuk capai 120 case, of course you start club. You nampak tak behind of it? Jangan tengok barang ni, dia lagi satu, barang ni walaupun kita boleh beli, earn dengan beli, feeling dia different. To be honest, memang different. Mak Dang rasa macam mula-mula kan, yes, kita boleh beli. Tapi bila earn sendiri kan, kita earn, kita dapat, kita bagi ke anak tu. Macam Mak Dang last month, Mak Dang qualify untuk Logitech. Mak Dang bagi kat anak. Anak dia punya suka, ya Allah. Kita rasa macam, aku earn something yang berharga walaupun bukan untuk aku, tapi is a meaningful qualifying. Jadi kalau kat sini, jangan tengok pada reward dulu tau. Kita tengok behind of it. Mesti ada benda-benda lain yang mana kita kena take note kat sini. Alright. So saya rasa itu sahajalah. So far ada siapa-siapa nak tanya ke? Tak ada. Okay. Mak Dang warning ke tu? Tak ada lah. Tak ada warning-warning apa pun. Kita nak promote benda ni. At least qualify lah. Styler pen ni memang bagi Mak Dang memang ni yang berkualiti punya. Mak Dang tengok gambar pun. Maknanya yang ni memang berkualiti. Yang ni adik Mak Dang ada beli yang ni. Pen ni best lah pen ni. Betul. Tak silap Mak Dang. Pen ni Dang so far tak pernah habis dakwat lagi lah. Oh ya, betul. Yang ni memang Mak Dang setuju. Boleh tukar colour dakwat. Tukar colour, tukar mata. Jadi pemadam pun boleh. Jadi maka nak jadi marker. Nak tebal, nak nipis pun boleh. Nak jadi highlighter. Siap maknanya tak perlu bawa kotak color lah orang kata. tak perlu bawa pencil case lah sekarang ni. Ni nak jadi brush cat pun boleh. Alright, yang ni memang minimum you qualify lah. Serius. Benda ni best sebenarnya. Mak Dang tengok stylus pen ni antara benda yang menarik. Tapi macam Mak Dang memandang benda ni, case ni, maknanya this is untuk challenge diri aku untuk submit 10 case. Tu yang jadi Mak Dang rasa excited ni. Untuk qualify Remax. Sebab to be honest one fine day memang you kena improve sedikit demi sedikit you punya performance dalam business ni. Right. So Mak Dang rasa itu sajalah kot. Tak payah sebab tajam semua. Tapi jangan gahar dinding. Tu yola. Tu jangan gahar dinding dekat dinding. Dia ni yang first page tadi heading tadi.
sharing tadi sekejap Okay lah. Tuan Amlan, berapa orang datang ya? Dah tinggal 21 orang dah. Daripada 25 orang. So, okay. Sebenarnya tajuk ni actually bagus tau. Kebanyakan daripada kita walaupun kita baru, walaupun kita lama. Sebabnya a good start akan menentukan separuh perjalanan kita, kejayaan kita dalam bisnes ni. With the right start, dia akan menentukan sustainability kita dalam bisnes ni. So penting. Dan juga fast start ni. Sebenarnya dalam tajuk ni dia akan ajar 4 benda macam ada cerita tadi, cash, iaitu knowledge, attitude, skill dan juga habit. Ada 4 perkara. So knowledge, attitude, skill dan habit. Cuma tadi Mak Dang ada compare antara knowledge dengan skill. Knowledge dengan skill of course lah. Tak apa, saya masa sekejap je. Sebab Dang bagus sampai 9.50. So antara knowledge, skill of course lah Mak Dang kata knowledge lagi penting. Cuma tak adil comparison tu sebab dia compare 2 benda je, knowledge dengan skill. Dia tak compare 4 benda, skill, attitude, habit. Tetapi kalau antara keempat-empat ni sebenarnya attitude yang paling penting. Knowledge bukan tak penting, knowledge penting. Sebab apa, ingat tak Coach Fizi beritahu, semua ada lagi dengan saya ni kan. Sebab Coach Fizi ada beritahu, knowledge maksudnya ilmu. Ilmu tanpa amal kita panggil sia-sia. Betul? Dan skill pun penting juga. Tetapi kalau skill without knowledge, dia jadi kita amal tanpa ilmu. Dia jadi gila. Dia jadi gila. So maksudnya knowledge and skill dia saling berkait rapat. Dan melibatkan habit kita pula, gila isim. Habit pula adalah dia melibatkan kita punya tabiat, iaitu perangai. Perangai. Maksudnya apa yang semula jadi kita biasa yang kita lakukan, itu adalah habit kita. Tetapi kenapa saya cakap yang paling penting adalah attitude? Sebab attitude ni dia datang daripada kita punya dalaman. So attitude, contoh let's say lah, kelas kita start pukul 8.45. So jadi terpaksa start pukul 9. Dulu lain, betul. Memang kelas 8.45 tapi kita cuba anjakkan pukul 9 sebab kita menghormati isyak. Bukan sekarang ni kita tak hormati isyak. Sekarang pun kita hormati juga isyak tu. Cumanya isyak kan dah awal sekarang. So jadi kita dah start 8.45. So jadi tadi pukul 9 pun tak ada nak on lagi. Sebab ada lebih kurang dalam 11 orang. So jadi macam mana sekalipun berilmu, macam mana kita sekalipun, sejauh mana hebat skill kita sekalipun, sebaik mana perangai kita sekalipun, yang paling tinggi sekali yang mengangkat kita punya darjat adalah attitude kita. How you do everything, how you do anything is how you do everything. Jangan cerita saya memang awal kat sini je saya lambat. No. Apa yang anda buat, lakukan terhadap sesuatu benda, itulah sebenarnya yang anda lakukan setiap hari. Setelah dia cakap, saya minta maaf kot, saya memang kalau training, sebab bagi saya training yang hari Selasa, Isnin, itu masih lambat sikit lah. Tapi kalau training wajib, macam hari Rabu, hari Sabtu, memang saya takkan pernah lambat. Dia takkan jadi macam tu. How you do anything is how you do everything. So jadi maksudnya, kita memang punya attitude yang datang lambat lah. Tolak tepi lah kalau ada kata, saya memang ada isu, ada problem, itu lain. So anda tepuk dada, tanya selera, tanya diri kita sendiri. Kenapa aku lambat ini? Adakah aku jenis saja-saja berlengah-lengah? Atau aku memang ada kerja yang aku penting, urgent yang aku nak kena settlekan, barulah aku masuk. Saya tak nak tuduh anda. So anda nilaikan sendiri. Yang berikutnya tadi Mak Dang ada share on poster siapa? Haji Rafi'i. Poster Haji Rafi'i saja dia boleh share sampai 5 minit. Hebat tak hebat dia Mak Dang ni. So Haji Rafi'i, saya beritahu anda kenapa anda nak kena join untuk Haji Rafi'i ni, simple je. Siapa pernah dengar pasal hibah? Siapa tak pernah dengar, anda type 1. Tak pernah dengar pasal hibah, type 1. So jadi semua pernah dengar lah .
So bila kita nak menjual produk hibah kepada masyarakat dekat luar, kita kena tahu apa permasalahan. Oh, tak pernah dengar pasal hibah? Rul? Secara detail. Secara detail. Tak apa, tapi pernah dengar lah perkataan hibah tu kan. Secara umumnya hibah dia adalah sebagai hadiah. Jika kita meninggal, hibah bersyariat, jika kita meninggal, kita hadiahkan kepada pewaris. Okay? Kita nak selling the idea of hibah. Tetapi kita kena tahu apakah permasalahan yang timbul. Barulah kita boleh bagi satu penyelesaian. Okay? Itulah bila selling berlaku. Okay? Selling berlaku bila ada problem, tetapi kita provide dengan solution. Barulah berlaku selling. Okay? Tetapi sekarang ni, kita banyaknya tahu hibah. Tetapi kita tak tahu apakah problem yang hibah ni boleh selesaikan. Okay? So di sesi inilah nanti, Tuan Haji Rafi'i Omar ni, dia adalah bekas kepada, saya lupa dah. Anak syarikat kepada Amanah Raya. Okay? Pemegang amanah. So dia ni kita consider bapa kepada pewarisan harta di Prudential Basin Takaful. Okay, di mana yang berikutnya adalah Encik Hakim. Encik Hakim ini adalah kita panggil bapa hibah di dalam Prudential, di mana dialah yang memperkenalkan konsep hibah dan dialah antara orang kuat yang memperkenalkan warisan, produk warisan. So dua dia adalah kombinasi yang terbaik di mana Tuan Haji Rafi'i Omar menceritakan apa permasalahan yang timbul di luar. Okay, di mana Encik Hakim ni adalah orang yang dengan penyelesaian. So pentingnya untuk anda hadir pada malam besok supaya anda tahu apa isu dan permasalahan kat luar, di mana hanya di side kita saja, di life insurance saja yang mempunyai penyelesaian terhadap isu pewarisan harta yang timbul. Okey, bukan satu-satunya lah, antara salah satu. So penting untuk anda tahu. Okay? So esok jemput datang, make sure anda masuk 8.30. Ingat, how you do anything is how you do everything. Okay? Tetapi yang paling penting, you represent SAR Group culture. Okay? Orang takkan cakap, dia ni seorang lambat ni, orang yang awal. Tak. Orang kena tengok, ini SAR Group culture ni. Ada contoh, contoh saya kata kita adik-beradik kita kan, ada seorang je, jenis nakal sikit. Jarang kita dengar kan, alah, kau ni nakal betul lah. Tak. Orang kata cerita anak siapa tu? Bapak pula salah. Bapak dah imam masjid, imam besar dah. Pun salah lagi. Okey, disebabkan apa? Disebabkan anak tu tak menjaga dari segi dia punya attitude. So make sure esok, okey, 8.30 tajam kita masuk siap-siap. Okey, anda prepare soalan apa anda nak tanya Okey, right. So itu saja, saya pass balik pada Madam. So thank you Coach Martin atas penjelasan beliau. Alright. Jadi rasanya